Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa rasulina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillah, kita rafa'kan puji dan syukur kepada Allah Ta'ala di atas segala rahmat dan kurniaannya. Pada malam yang mulia ini, kita masih lagi diberikan kesihatan dan keafiatan, taufik dan hidayah, ruang dan peluang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk dapat sama-sama kita menunaikan salat fardu maghrib, dan seterusnya kita masih lagi diberikan kekuatan dan juga istiqamah untuk dapat sama-sama kita menyambung semula pengajian dan pembelajaran kita menerusi kitab Riyadhus Salihin. Dan insya-Allah untuk malam ini kita akan menyambung semula bagi tajuk kita yang baru, memperbanyakkan peserta pada hidangan. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم طعام الاثنين كافي الثلاثة وطعام الثلاثة كافي الأربعة متفق عليه. Baik, hadis ini diriwayatkan daripada Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Ia menyatakan bahawasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang bermaksud baginda berkata, makanan untuk 2 orang itu boleh mencukupi untuk 3 orang, dan makanan untuk 3 orang pula boleh mencukupi kepada 4 orang. Kemudian hadis ni disebut sebagai muttafaqun alaih. Ya. Apakah yang dimaksudkan dengan muttafaqun alaih? Iaitu Imam Bukhari dan Muslim meriwayatkan hadis ini dengan mereka bersepakat pada jalan riwayat hadis ini dan perawi-perawinya. Itu yang disebutkan muttafaqun alaih. Sama ada mereka bersepakat lafaznya sama, ya, ataupun dari sudut perawi sanad itu sama, ya. Baik. Apa makna hadis ini? Hadis ini menerangkan kepada kita, baginda menyatakan 3 orang dalam satu hidangan, 3 orang makan. 3 orang bila makan berjemaah, ia dapat mengenyangkan walaupun untuk 2 orang sahaja. Maknanya asalnya makanan itu mencukupkan untuk 2 orang, tapi bila kita makan berjemaah, 3 orang pun boleh makan makanan 2 orang. Itu maksudnya. Dan kalau kita letak hidangan yang dimakan oleh 3 orang, tapi bila kita ambil seorang lagi untuk tambahkan jemaah untuk menikmati hidangan makanan tadi, maka dia akan mencukupkan 4 orang. Inilah salah satu daripada kelebihan kepada makan berjemaah yang dituntut di dalam dituntut oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu ada dalam satu hadis yang lain, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, ya'kulu al-kafir fi sab'i wi'ain wa ya'kulu al-muslim fi wi'ain
wahidin. Apa maknanya? Kata Nabi SAW, orang Islam itu mereka makan dengan satu perut. Satu perut. Sedangkan orang kafir mereka makan dengan 7 perut. Seolah-olah macam ada 7 orang makan. Maknanya makan lapar, makan berulang-ulang makan. Sedangkan orang Islam, Nabi kata seolah-olah mereka ada satu perut dan mereka kurang untuk makan. Sebab apa yang menyebabkan mereka kurang makan tidak sebanyak orang yang kafir? 2 sebab. Yang pertama, kerana mereka makan menyebut nama Allah. Bila mereka makan menyebut nama Allah, mendahului dengan nama Allah, maka makanan itu diturunkan padanya berkat. Bila kita bersebut nama Allah, kita sentuh saja makanan, Allah akan turunkan malaikat mendoakan berkat pada makanan yang kita makan. Kita tak nampak malaikat. Setiap kali kita ambil cobek masuk mulut, malaikat doa berkat. Ambil cobek, malaikat doakan berkat. Sebab tu kita kena ambil daripada bahagian tepinya. Sebab malaikat diperintahkan oleh Allah turunkan berkat itu di tengah makanan dan hidangan tadi. Jadi kalau kita terus ambil di bahagian tengah, maka takut dibimbangi keberkatan itu tidak sampai pada keseluruhan makanan itu. Dia hanya terkena pada sebahagiannya saja. Yang kedua, kenapa orang Islam disifatkan sebagai makan dengan satu perut? Kerana mereka makan berjemaah. Sebab tu kalau kita baca dalam hadis Nabi SAW, Nabi kalau makan, baginda akan makan dalam qis'ah. Qis'ah ni apa? Dulang. Satu dulang yang besar, pinggan yang besar, dan baginda akan makan bersama dengan sahabatnya. Kerana dengan cara kita makan itu, kita makan dalam satu bekas, ada banyak sebab. Pertama, ini Imam Al-Ghazali disebutkan dalam kitab Ihya-nya. Pertama dia kata, kalau kita makan dalam satu pinggan yang menyentuh makanan-makanan itu, jika ada di antara orang yang menemani kita makan itu orang yang soleh atau orang yang bertakwa, orang yang bertakwa, maka setiap makanan yang kita makan bersama dengannya itu mendapat keberkatan. Jadi 2 berkat. 1 berkat sebab sebut nama Allah, 2 berkat kerana makan bersama dengan orang yang saleh. Sebab itulah dalam hadis Nabi bersabda, la tusahib illa mu'minan wa la ta'kul illa ma'at taqi. Jangan kamu bersahabat melainkan dengan orang beriman, dan jangan kamu makan melainkan bersama orang yang bertakwa. Sebab bila kita makan dengan orang bertakwa, kita akan tengok orang bertakwa makan yang ni, dia tak ambil yang ni. Jadi kita boleh nampak, kenapa dia tak ambil yang tu? Kenapa dia ambil yang ni? Contoh, dia tak ambil bawang. Mungkin kita tahu, sebab apa dia tak ambil bawang? Sebab dia takut mulut dia berbau. Dan dia selalu hendak berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita boleh tengok, kita boleh belajar, kita boleh perhatikan. Seperti mana Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu an, ketika mana dia menyediakan makanan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam di kala mana baginda bertamu di rumahnya, maka Abu Ayyub dapat melihat mana makanan yang disentuh dan mana makanan yang tak disentuh oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tu perkara yang pertama, kita dapat manfaat. Yang kedua, bila kita makan bersama dalam satu bekas, kelebihan dia yang lain adalah, iaitu disebutkan kita dapat berukhuwah. Kalau kita makan seminggan-seminggan pun duduk sekali, ya juga ukhuwah, tetapi ini lebih akrab. Kerana kita duduk bersebelah-sebelahan. Ini cerita sebelum PKP lah, bukan time sekarang ni.
Ini nak ceritakan ketika mana makan itu dalam keadaan mereka duduk bersebelahan. Jadi bila kita makan dan kena duduk bersebelahan, kita boleh tengok makanan yang dah diambil oleh kawan kita, yang belum dimakan oleh dia, kita boleh ambil simpan kat dia. Tapi kalau kita makan secara berasingan, sekalipun berkumpul, maka kita tidak dapat melihat apakah makanan itu didapatkan olehnya atau tidak didapatkan olehnya. Maka itu lebih mendatangkan ukhuwah ataupun persaudaraan di antara sesama umat Islam. Itu di antara kenapa tuntutan disuruh makan di dalam qis'ah, di dalam dulang. Cuma tidaklah salah kalau kita nak makan dalam pinggan. Yang penting kita makan itu, lauk yang dihidangkan itu diambil secara beramai-ramai. Kerana nak setiap lauk yang diceduk tu, jika ada orang yang bertakwa, ada orang yang soleh yang ambil ceduk daripadanya, maka kita akan dapat kebaikan dan manfaat daripada makanan itu juga. Okey. Ini maksud hadis Nabi. Maknanya yang ketiga disebutkan adalah menghindarkan daripada bahagian untuk syaitan. Bila kita makan berjemaah, kawan kita akan pastikan tak ada makanan yang tersisa, tidak ada makanan yang terbuang. Berbeza kalau kita makan dalam keadaan bersendirian. Berbeza kalau kita makan bersendirian. Sebab tu Nabi galakkan kita makan secara berjemaah. Disebabkan kerana bila kita makan berjemaah, syaitan tidak akan hadir. Syaitan tidak akan hadir bagi mereka yang makan dalam keadaan berjemaah dan disebutkan padanya nama Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kalau kita makan seorang-seorang, walaupun sebut nama Allah, syaitan hadir. Hadir dia bukan untuk makan. Hadirnya adalah untuk membisik-bisikkan kepada kita agar kita melakukan pembaziran. Agar kita melakukan pembaziran. Sebab tu kita tengok ada orang makan seorang, dia sebut nama Allah tapi dia buang, dia bazir. Berbeza dengan kalau dia makan dalam keadaan berjemaah, berkumpulan, maka di situ ia akan menghindarkan bahagian daripada syaitan, sama ada untuk makan bersama mereka ataupun membisikkan kepada mereka untuk melakukan pembaziran. Baik. Hadis yang kedua, wa an Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul ta'amul wahid yakfi al-ithnain wa ta'amul ithnaini yakfi al-arba'ah wa ta'amul arba'ah yakfi al-thamaniyah, rawahu Muslim. Daripada Jabir bin Abdullah radhiyallahu an qala sami'tu, dia berkata, aku telah mendengar daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, makanan untuk seseorang cukup untuk mengenyangkan dua orang, dan makanan untuk dua orang cukup mengenyangkan empat orang, dan makanan untuk empat orang cukup mengenyangkan 8 orang. Baik. Berdasarkan pada hadis ni, para ulama menghuraikan, kita dah bahas dah pertama, tuntutan makan berjemaah. Yang kedua, kalau kita lihat dalam hadis ni, bila kita diajar makan berjemaah ni, tujuan antara lainnya adalah untuk saya teringat tentang dia melahirkan sifat tidak tamak. Kata Imam Nawawi, dia lahirkan sifat tidak tamak. Kalau seseorang tu tidak tamak dalam bab makanan, maka dia tidak akan tamak dalam hal urusan yang lain. Dan dia tidak ada sifat pentingkan diri, dua sifat. Tamak tidak ada padanya,
pentingkan diri juga tidak ada padanya. Sebab tu kalau kita makan secara buffet, kita boleh tengok ada orang dia pentingkan diri dan dia tamak. Dia ambil lauk banyak, dia tak memikirkan lagi 20 orang yang ada sedang berbaris di belakangnya. Dia memikirkan ini giliran dia, dia kena ambil, sebab kalau dia nak beratur balik, dia tak tahu sama ada dia akan mendapatkan lagi lauk itu ataupun tidak. Sebab tu kita tengok kalau masa buat sambutan raya, Allah, banyak pembaziran. Orang beratur, dia ambil banyak. Dia tak tahu nanti banyak lagi tempat stall yang dia nak ambil lagi, kutip makanan lagi tu. Dia ambil sekali datang ambil banyak, sekali datang ambil banyak, letak atas meja, makan sikit. Lebihnya siapa makan? Syaitan. Sebab itu Nabi ajar, bila Nabi kata makanan satu cukup yang 2 orang, maknanya Nabi ajar bila kita nak makan, kita ambil bahagian kita dan kita bagi kepada orang lain yang dalam kelaparan, supaya kita tidak ada sifat tamak dan tidak ada sifat pentingkan diri berbanding saudara lain yang dalam kelaparan. Waktu saya teringat masa pernah mengikut satu sekali memberikan bantuan dekat perkemahan di Syria. Ada sahabat saya cerita, dia cakap masa mereka nak agih-agihkan makanan kepada pelarian Syria, masa tu mereka dah masuk musim sejuk. Siapa pernah duduk di tempat yang ada musim sejuk, kita lebih cepat lapar daripada duduk musim panas. Tak percaya cuba duduk kat Cameron, tempat sejuk, sikit-sikit kerja nak makan je. Kalau tempat panas ni kita tak selesa, kita lebih nak minum air berbanding makan. Dia dah jadi psikologi, kita lebih nak minum air, nak air. Kalau sejuk, makan. Jadi bila nak agih makanan, budak-budak beratur, ambil roti, ambil. Bila budak ni ambil, kita orang tanya lagi siapa belum dapat, dan pergi ke setiap kemah nak pastikan kau ada orang tua-tua yang tak boleh nak beratur, tak boleh nak berjalan, ya. Rupa-rupanya budak-budak yang ambil roti ni tadi, tak ada siapa pun yang makan, sampailah mereka pastikan setiap kemah, orang yang duduk di setiap perkemahan masing-masing tu telah mendapatkan makanan masing-masing. Ni bila kita dah cek semua kemah, tengok semua dah dapat, ada lebihan kita tinggalkan, baru dia makan. Tu tanya budak-budak tu, kenapa tak makan lagi? Dia takut kalau dia dah makan, nanti ada orang tua yang kelaparan yang dalam kemah yang belum makan, sedangkan orang tua tu lebih memerlukan tenaga daripada dia. Bila dengar macam tu, meremang bulu roma. Sebab memikirkan budak yang masih tidak mencapai belasan tahun, tapi ada sifat yang Nabi SAW nak lahirkan dalam jiwa orang Islam, sifat ini, ya. Sebab tu kita tengok sahabat bila mereka pergi perang, ini kita kena belajar berkat. Sahabat masa pergi perang, dia bawa bekal makanan bukan banyak pun. Mana boleh bawa ikan bakar, boleh lagi daging barbecue, mana boleh tahan, basi lah, mana ada peti ais. Sahabat bawa apa? Bawa kurma, bawa buah tamar, bawa kurma, bawa roti. Mana yang mereka boleh bawa yang mudah, boleh tahan lama. Tapi macam mana sahabat boleh rasa kenyang? Dalam riwayat sebut mereka ambil, mereka belah, mereka makan, sebahagian lagi mereka bagi. Yang ni pula bawa keluar dia punya tamar, belah, bagi kawan, yang dia punya bagi kat kawan ni. Dia tukar. Kalau kita
Ah, bekas kamu ada 10 kan? 10. Makan masing-masing. Bekas saya ada, tambah awak minta makan kan? Kenapa nak ambil saya punya? Maksud Nabi kata ni, makan tu maknanya kita ambil buah kita bagi kat kawan. Kawan kita ambil, bagi kat kita. Itu datang berkat. Atau kita cobek, bagi kat dia, dia cobek, bagi kat kita. Mereka saling bertukar makanan kerana nak dapat ganjaran makan berjemaah. Ya. Nak dapat makan berjemaah. Dia bilang kata yang lain, kalau bulan puasa kita beli kuih, bagi kat kawan ni, bagi kat kawan sebelah, kita duk harap dia bagi balas kuih dia pula kita. Tak ada je. Terima kasih ya. Mana kuih tak bagi? Aku duk bagi kuih kat dia, kuih aku dah tak ada ni. Semangat tu kita tidak ada. Sebab tu kita tengok sahabat Nabi, bila pergi perang, orang dah tercedera, sahabat dah tercedera. Bila diberikan minuman pada dia, minum dulu, tidak kamu mati. Dia kata bagi yang ni dulu. Yang ni pula tolak bagi orang sebelah, yang ni kata pergi bagi orang tu dulu, pasal orang tu lebih berusia. Tolak, last sekali meninggal, mati syahid belaka. Kerana mereka masing-masing memikirkan sahabat mereka yang lebih memerlukan makanan itu daripada mereka. Ini satu sifat yang perlu ada kepada jiwa umat Islam. Ya. Walaupun kita tengok simple je, Nabi ajar sunnah makan berjemaah ni simple je, bukan payah pun. Tapi kita tengok kesan itu. Kesan dia, Nabi nak latih umat Nabi SAW tidak pentingkan diri, ingat kepada kawan yang lapar. Ini satu sifat yang sangat baik. Ya. Supaya bila kita makan, kita kena jaga sensitiviti orang yang berada di sekeliling kita. Supaya kalau kita makan tak habis, cuba kita bayangkan kalau ada orang kelaparan di luar sana, dia duk ngintai-ngintai, dia nak makan makanan kita pun dia tak mampu, melainkan dia kena makan sisa-sisa lebihan daripada makanan yang dibuang. Saya cakap benar. Saya ingat lagi 2018 last saya pergi umrah, 2018 sebelum PKP. Saya ingat ni, masa tu bawa jemaah. Lepas tu ada sahabat saya dekat Madinah, dia rancang untuk hadir majlis syekh dekat sana. Saya pun tak panggil lah semua jemaah kan. Pilihlah mana yang nak pergi, yang sesuai nak pergi, kita panggil lah secara senyap lah, pergi jumpa, beritahu. Dalam 10 orang dia nak. Memang tiap-tiap bulan orang kaya dekat Madinah, orang kaya dekat Mekah, memang tiap-tiap bulan dia akan jamu makan. Dia jamu makan kerana nak buat kebajikan lah. Tapi masa sebelum jamu, dia akan panggil syekh-syekh datang bagi ceramah. Lepas ceramah baru makan. Macam kita dululah, lepas ceramah makan. Cuma time ceramah tak ramai, masa makan ramai. Itu contoh. Tapi cerita yang tu, masa ceramah pun ramai. Bila kami datang, bas semua disediakan. Masuk bas, pergi. Tak tahulah kat mana bawa pun tak tahu, naik je bas tu. Tapi dia campurlah, dia panggil semua pelajar-pelajar yang belajar, baik orang Malaysia ke, Indon ke, orang luar negara ke, dia panggil campur sekali lah sebelum PKP masa tu, sebelum Covid. Bila bawa sampai, duduk masa majlis, dia bagi minum teh apa semua, dengar syekh dia ceramah-ceramah. Lama juga dia ceramah, sejam kan lah. Habis dia ceramah, lepas isyak, semayang kat Masjid Nabawi, lepas isyak pergi. Tuan-tuan tahu dia jamu dulang besar, seekor anak kambing. Dulang tu saya rasa ada dalam 30 dulang. Besar tempat luas ni, 30 dulang. Nampak? Setiap dulang seekor anak kambing. La Rabbi. Dia pula panggil
orang Malaysia, dia pula hadkan satu dulang 6 orang. Kita orang kata tak boleh lah, kita orang 6 orang tak habis, panggil lagi masuk. Panggil lagi lah masuk. Tapi yang saya tak setuju tu, yang saya tak setuju dengan program tu lah, baguslah dia nak bagi makan, sebab yang datang tu ramai sangat tuan-tuan, terlalu ramai. Yang Arab daripada Mesir, Arab yang jenis susah-susah daripada mana hala, orang daripada Sudan, Afrika, duk tunggu ni. Tapi tuan rumah dia utamakan yang belajar dulu, pelajar yang belajar, yang dia niat untuk dapat pahala mana-mana yang belajar dekat sana lah. Yang luar ni patutnya kita orang ni tak patutlah dapat pasal pergi umrah, tapi sebab kenal dengan kawan tu, dia pun kata tak apalah, orang Malaysia dia kata bagilah sekali. Bila kita makan, dah habis makan seekor kami tak habis. Makan saya tu dah 8 orang kot, 10 orang lah. Kami satu dulang tu 10 orang, dia orang 6 orang je. Makan tak habis. Lepas tak habis, semua dah angkat tangan basuh. Saya tengok, ya Allah, nasi banyak lagi, daging banyak lagi, tapi semua dah disentuh lah. Lepas habis semua tu tuan-tuan, ni depan mata tengok, dah kenyang ni, nak balik ni. Tiba-tiba dia buka pintu, next round masuk geng-geng Sudan, Afrika, Mesir, yang bukan yang kerja kat sana, yang duduk tak tahulah ada permit ke tak kan, duduk sana. Datang kutip bekas orang makan, dia makan. Saya termenung, saya kata, kenapa dia orang ni tak makan masa tadi? Kenapa dia orang makan masa ni? Oh, dia kata sebab yang ni untuk orang penduduk luar yang bukan daripada kalangan pelajar. Allah, saya kata macam tak sampai hati. Tuan-tuan bayangkan, dia pergi kat siap dulang, duduk cari ada daging lagi ke tak, korek. Allah, tengok tu tak sampai hati lah. Saya kata kalau macam ni tadi, tak payah datang pun tak apalah, bagilah dia orang ni makan. Maksudnya saya cakap tak payah saya bawa 10 orang tu lah, bagilah kat dia orang ni makan. Kita boleh makan kat restoran, tak masalah. Tapi kita tak tahu, bila ada daging banyak, kambing banyak dah habis, dia plastik dia besar, dia bawa balik nasi tu, ikat bawa balik makan. Nak menunjukkan, sebab tu bila kita makan beramai, kita boleh tengok siapa yang lapar, siapa yang kenyang. Bila kita tengok kawan kita tengah makan ramai-ramai tu, nampak dia macam gelojoh sikit ke, kita boleh tahu, dia ni macam tak pernah makan makanan macam ni. So kita pun boleh perlahan bagi dia makan, ya. Itu hikmahnya kenapa Nabi SAW mendidik kita seperti itu, ya. Lagi satu, sebab Nabi nak didik kita adab makan. Bila kita makan berjemaah, kita akan tegur orang, makan ambil yang ni dulu, baca bismillah ke tak masing-masing, ya. Itu antara hikmahnya untuk mendidik. Sebab Nabi pernah tegur Umar bin Abi Salamah, anak kepada Abu Salamah. Bila dia nak makan, dia tak baca bismillah, dia terus nak ambil yang tengah. Nabi pegang tangan dia, Nabi kata, ya gulam, samillah, baca bismillah dulu, makan dengan tangan kanan kamu, dan makan makanan yang paling hampir dengan kamu. Okey, kemudian kita masuk hadis dalam tajuk yang baru. Aturan minum dan sunnah bernafas di luar air, dan sunnah memberikan sisanya pada sebelah kanannya. An Anas bin Malik radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yatanaffasu fi syarabi salasan, muttafaqun alaih. Daripada Anas bin Malik radhiyallahu an, dia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu bernafas ketika minum air sebanyak 3 kali. Sunnahnya kalau air tu banyak sangat pun, tapi 3 kali stop, lepas tu sambung balik, 3 kali stop, macam tu, walaupun air tu masih banyak. Nabi SAW bila minum, Nabi bernafas 3 kali. Dalam hadis, Nabi larang kita minum seperti mana unta minum. Unta minum macam mana? Buka ni,
belum habis. Tu unta. Sebab tu kita tengok ramai unta. Kalau pergi restoran ramai unta. Unta tengok macam aku lah. Unta pun confused. Patutnya kalau dah unta kena pergi zoo lah. Ni ada kat restoran pula. Kan kita kalau tengah dahaga kan, kena pula air sejuk, jus ke apa ke, air bergas ke, buka gelong habis. Itu cara unta minum. Nak tunjukkan pada kita, Nabi SAW ajar kita dalam bab makan minum pun jangan ikut binatang. Sebab manusia ni Allah bagi kehormatan, kemuliaan. Cara minum dia pun kena beza dengan hayawan. Lagi satu, kenapa Nabi suruh kita jangan bernafas? Jangan bernafas ketika minum. Macam tempat yang terbuka ni, bekas cawan. Bila kita minum, masa kita minum, kita jangan hembuskan nafas kita di dalam bekas air. Kita minum satu nafas, hembuskan nafas di luar. Minum, hembuskan nafas kedua di luar. Kenapa? Saya baca dalam satu kitab sangat baik kalau tuan-tuan beli. Tebal ni, Mukjizat Saintifik melalui kajian Quran dan hadis. Ini semua doktor-doktor pakar Islam, daripada Pakistan, daripada India, daripada Mesir, daripada Turki. Diorang kaji ayat-ayat Quran dan hadis Nabi tentang kajian saintifik. Kenapa Nabi larang tu, kenapa Nabi suruh ni. Rupa-rupanya kenapa Nabi bernafas 3 kali ketika minum. Pertama, ni doktor cakap, bukan saya cakap, saya baca. Tuan-tuan, kat kita punya ni ada 2 saluran. Ni kuasa Allah. Kat kita punya kerongkong ni ada 2 saluran. Satu saluran makan minum, satu saluran nafas. Subhanallah, Allah buat dia macam ni tuan-tuan. Satu depan, satu belakang. Satu bahagian depan, satu bahagian belakang. Macam ni lah. Kalau ikut tepi dia macam ni. Yang bahagian depan dia masuk saluran minum, belakang-belakang dia masuk saluran pernafasan. Masa dua-dua saluran ni ada, Allah buat satu injap tutup macam ni. Bila kita minum, dia mula-mula macam ni. Bila kita masuk makanan, cuk, Allah jadikan benda tu tutup bahagian pernafasan kita, supaya makanan tu tak masuk dalam saluran pernafasan. Tuan-tuan tak sedar pun Allah buat macam tu. Masa tuan-tuan minum tu, tak sedar pun benda ni Allah tutup. Bayangkan kuasa Allah. Automatik Allah tutup. Kita minum je, benda tu Allah cipta, cuk, dia tutup. Sebab tu bila kita gluk lama sangat, takut injap tu, kalau air tu terlalu banyak, dia tak boleh lama, dia boleh menyebabkan tersedak, mati. Lepas tu kita tengok ada orang makan, dia makan melahap laju, kita kena mati tuan-tuan. Kalau makanan masuk kat paru-paru, mati ya, tak boleh bernafas. Tu kuasa Allah. Tu Nabi ajar kita minum, berhenti. Lagi satu, guru saya ajar dulu, guru Quran saya ajar, siapa nak napas panjang, minum air macam tu. Yang jenis gedak memang napas pendek. Bismillah, mengah lah. Jenis makan pun macam tu, minum pun macam tu. Itu hikmah dia yang pertama. Allah tak nak bagi kita tersedak, bahaya, boleh mematikan. Itu satu. Nombor dua, bila kita minum, kita bernafas, kita buang karbon dioksida. Bila kena dekat air, dalam kajian menunjukkan air ni boleh bertukar menjadi asid yang ada sifat racun, yang tak baik untuk kesihatan. Sebab tu kalau kita minum, lepas minum, jauhkan sikit daripada bekas tempat pernafasan. Sebab tu Nabi larang kita makan, minum sesuatu benda dalam keadaan panas. Nanti kita akan masuk, tak tahulah, tak pasti ada ke tak. Tapi dalam satu riwayat hadis, Nabi larang kita makan benda panas-panas.
Sebab bila panas kita akan buat apa? Tiup. Sebab tu orang dulu dia pandai, walaupun dia tak pergi masuk kelas Riyadhus Salihin. Orang tua dulu ingat kan, air panas tu biar. Sebab bila dia terbuka macam tu, dia cepat sejuk, baru minum. Mai orang sekarang tiup, kita minum. Tak bagus untuk kesihatan. Ya. Sebab tu kita kalau tengah panas lah sedap kan? Ya. Tapi bukanlah Islam nak suruh makan sejuk-sejuk betul, macam keluar peti ais tu, taklah. Biarlah suam. Tapi sebab bila panas kita akan tiup benda tu. Tiup tu yang tak bagus. Sebab bakteria yang ada. Waktu tuan-tuan bila kita pakai mask ni, walaupun kita nak elak benda COVID daripada luar, tapi mask ni kita kena tukar juga. Bukan sebab COVID yang kat luar itu saja. Dalam mulut kita, pernafasan kita tu pun ada kuman ni juga. Yang tak bagus. Ini di antara hikmah dan kebijaksanaan Allah yang Nabi SAW ajar kita. Dalam bab minum pun ada bab kesihatan yang orang dulu tak tahu. Datang orang barat dia ajar kita minum teguklah, minum terus ni jenilah dan sebagainya. Maka itu yang menyebabkan kenapa umat Islam banyak yang tidak sihat, kerana mereka tidak mengambil contoh ikutan tauladan yang terbaik daripada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wallahu alam. Tangguh sekali itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.